أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلما وتعليم وتذكرا وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurniaannya, hidayah, taufik, inayah, maghfirah, asrar, barakah, nafahat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita akan sambung semula pengajian kita di dalam kitab pelajaran Tauhid ini. Masih pada pelajaran yang ke-10, huraian sifat basar. Sebelum ini kita telah pun mempelajari mengenai huraian sifat sama'. Jadi Allah Ta'ala itu maha mendengar dengan tidak ada perantaraan dan juga tidak ada sebarang persamaan dengan makhluk. Tidak ada perantaraan, makna tidak ada perantaraan telinga ataupun bunyi, gelombang ataupun suara. Allah Ta'ala mendengar segala sesuatu yang mawjud, yang ada, ima ianya qadim maupun baharu, bersuara ataupun tidak, jauh maupun dekat. Dan sifat sama itu sememangnya ianya ada pada zatnya Allah, sedia ada pada zatnya Allah, kekal pada zatnya Allah, tak sama dengan makhluk, kerana Allah itu sifatnya mukhalafatuhu lil hawadith, tidak memerlukan lain ataupun tidak memerlukan Tuhan yang lain untuk menjadikannya mukhassis, kerana Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsihi, dan tidak berbilang sifat sama itu. Justru sama bagi sifat basar.
sifat basar itu wajib ada pada zatnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat kepada segala sesuatu yang mawjudat. Kullu mawjudin yasihhu an yura wa yusma'. Bagi Allah Ta'ala, tiap-tiap yang mawjud, tiap-tiap yang ada itu boleh dilihat, boleh didengar. Ya. Jadi urutan bila kita belajar sifat 20 ni didahulukan sama daripada basar. Sebab kalau kita tengok tuan-tuan baca Quran, biasanya wa huwas samiul basir. Dia sami' dulu baru basir. Jadi ikut Al-Quran. Dia ulama tauhid dia tulis sama' dulu kemudian basar. Sebab ikut Quran. Lepas tu kita belajar sama' dulu baru basar. Okey. Adapun lagi sama' itu kalau dibandingkan kita pada sisi makhluk, sifat pendengar tu lebih mulia daripada sifat pelihat. Khususnya dari sudut menuntut ilmu. Masih ramai ya, ahli ilmu, ilmuwan, bahkan alim ulama, bahkan ulama yang besar, ada yang matanya buta. Tetapi kalau cari ilmuwan yang peka, payah sikitlah. Payah. Itu sifat pendengar tu lebih mulia daripada sifat pelihat dari sudut nisbah makhluk. Jadi sifat basar ini sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala Maha melihat. Melihat apa? Segala yang mawjudat. Macam kita sebutkan tadi, segala yang ada, kullu mawjudin yasihhu an yura wa yusma'. Tiap-tiap yang mawjud, tiap-tiap yang ada itu boleh dilihat dan boleh didengar. Termasuk perkara ataupun yang qadim, yang sedia ada, yakni zat dan sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala itu sendiri. Kalau kita nanti dah habis dalam bab sampai kepada kalam, kemudian sampai kepada kaunuhu mutakalliman, kita pergi pula pembahagian sifat 20 ni terbagi kepada 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dibahagi pada 2 lagi, iaitu istighna dan iftiqar. Jadi kita pergi satu-satu nanti. Baik. Jadi Allah Ta'ala melihat segala yang mawjud, termasuk yang qadim, zatnya Allah, sifat-sifat ma'aninya Allah, ataupun yang baharu. Apa makna baharu? Segala yang ada mula. Umpamanya alam ini dia ada mula. Dirinya alam ini, sifatnya alam ini, ima dia berupa ataupun tidak, dekat maupun jauh. Dan sudah barang tentunya Allah Ta'ala itu tidak Allah Ta'ala itu melihat dengan tidak berperantaraan. Yakni menggunakan mata, tidak menggunakan mata, tanpa menggunakan mata, dan juga tanpa perantaraan cahaya. Kerana daripada nisbah makhluk, kalau dia tidak ada mata, buta. Kalaupun ada mata tapi tak boleh melihat, maknanya tidak ada sifat pelihat. Adapun kalau dia ada mata dan ada sifat pelihat, duduk di tempat hak gelap sangat, maka boleh tak dia lihat? Tak boleh, kerana tiada perantaraan cahaya. Jadi maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Maka Allah Ta'ala itu maha melihat, tidak ada perantaraan alat-alatan ataupun mata ataupun perantaraan cahaya. Sama juga perbahasan seumpama pada sifat basar. Jadi kita bersaksi dan meyakini bahawa Allah Ta'ala itu sifat basarnya ada. Ada makna kaitannya dengan sifat wujud Allah Ta'ala. Yang kedua, sifat basar Allah Ta'ala itu sedia ada. Dia bukan macam kita. Masa kita mula-mula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masa kita dalam janin mak kita mula-mula, percantuman 2 benih,
Kemudian jadilah zygote, fetus, apa kita belajar dulu, embrio. Mana ada mula-mula tiba-tiba ada keluar mata, tak. Bahkan dikaji oleh para saintis, ya, yang sifat yang ada pada embrio ataupun fetus tu, bayi tu dalam kandungan, first kali yang ada antaranya pendengar dulu, baru melihat. Masya-Allah, Maha Suci Allah. Ya. Jadi maknanya ada mula. Haji Nudin, buku surat berapa Haji Nudin? Buku besar? Takut ada kawan kita tak jumpa. Mungkin nak beritahu buku surat berapa. Tak muka. Oh, okey. Dia tak nampak. Okay. Takut dia cari tak jumpa. Okey. Jadi sifat basar itu sedia ada Allah Ta'ala, juga tidak binasa, yang ini kekal. Kita lah kan, nak kita yang pakai cermin mata ni, mana kita kecil-kecil pakai cermin mata, dah lama-lama rabun pula. Na'udzubillah, kalau orang dihilangkan penglihatan lagi tak nampak. Maknanya apa dia? Sifat pelihat makhluk ni tidak kekal. Dah mati memang lagi tak nampak. Jadi Maha Suci Allah, sifat pelihat Allah tidak binasa, kekal. Apatah lagi ia tidak sama dengan makhluk. Sama macam perbahasan kita bahas pada sifat sama bulan lepas, ya? Tak sama dengan sifat pelihat ataupun melihatnya makhluk, kerana Allah tu bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Juga sama juga, ya, tidaklah, ya, sifat pelihat Allah Ta'ala itu memerlukan yang lain untuk menjadikannya, kerana Allah tu sifatnya qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Maknanya Allah Maha Kaya. Makna Allah Maha Kaya, Allah tidak memerlukan akan segala sesuatu yang perlu pada Allah. Dan sifat basar Allah itu esa, tunggal, tidak berbilang. Tidak berbilang. Dan ya, sifat basar itu berta'aluk kepada segala perkara yang maujudat. Baik. Dalam kitab kita disebutkan dalil akalnya ialah kalau Allah tidak melihat, nescaya dia buta. Sedangkan buta itu adalah sifat kekurangan, padahal Allah tidak bersifat kekurangan. Itu satu perkara, ya. Bila tak ada sifat pelihat, maka lawan baginya adalah buta ataupun tidak nampak. Dan mustahil Allah Ta'ala itu sifatnya buta ataupun tidak nampak, kerana sifat tersebut adalah sifat kekurangan, dan Maha Suci Allah Ta'ala daripada sebarang sifat kekurangan. Sebab itulah selalu kita sebutkan dalam kuliah kita, ya, yang lepas-lepas pun, bahawasanya apabila kita menyebut subhanallah, apa makna subhanallah? Bila kita ditanya, maka dijawab, kebanyakan akan jawab Maha Suci Allah. Betul jawapan tu, tapi itu terjemahan. Sebab makna Maha Suci Allah ada dua kan, iaitu Maha Suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Yang kedua, Maha Suci Allah daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Tu ingat tu, ya? Kemudian kata pengarang lagi, kalaulah Allah melihat dengan menggunakan mata. Di sini pula disebutkan kalau berhajat kepada alat-alatan, ataupun dalam konteks pengajian sifat 20 dalam sifat basar ini, kiranya menggunakan mata. Jadi apa maknanya di situ? Kalaulah Allah melihat dengan menggunakan mata, ini menurut dalil akli, mustahil Allah Ta'ala tu lihat dengan mata. Sebab apa? Bermakna dia Allah berhajat kepada sesuatu.
Padahal Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu apapun. Sebab itu, ya, tadi kita sebutkan antara yang wajib kita tahu, sifat Allah itu istighna, terkaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu, dan kemudian iftiqar, segala sesuatu semua berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kena yakin, ini keimanan kita, ini pegangan kita, ini akidah kita, tak boleh lari walaupun sedikit. Sebab itu, ya, bila kita biasa dengar ayat wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku, kalau diterjemah macam ni, tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya senya untuk beribadah kepada aku. Kalau dia kurang mengerti, dia akan, bila dia baca terjemahan semata-mata, dia akan kata, oh, Tuhan perlu pada ibadat kita. Di sini pentingnya kita belajar sifat 20. Bab qiyamuhu binafsihi yang kita belajar dulu, bahawasanya kita faham maksud wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku, yakni Allah Ta'ala, jadikan jin dan juga manusia hanya senya, dalam kurungan, hikmahnya. Hikmah penciptaan Allah Ta'ala kita adalah untuk beribadah kepadanya, mengenalinya. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ada menyebutkan bahawasanya liya'rifun bima'na, minta maaf, liya'budun bima'na liya'rifun. Maknanya bukan takat menyembah, beribadat kepadanya Allah, tetapi mengenalinya. Kenal akan Allah. Sebab tu ilmu tauhid ni juga dikenali sebagai ma'rifah, ilmu ma'rifah. Biasa kadang kita dengar ma'rifah ni macam kita takut pula, macam tinggi pula ilmu ni, macam takut sesat. Tak, ma'rifah yang asas ya bang, inilah sifat 20 yang asas. Adapun yang ma'rifatul khassah, yang khusus, itu kurniaan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya. Tapi kita sebagai mukallaf, yang wajib kita tahu, yang wajib kita kenal, hak tiga ni: ilahiyat, ketuhanan; nubuat, kenabian; sam'iyat, perkara yang kita dengari, yang kita imani. Sebab tu ketiga-tiga komponen dalam ilmu tauhid ini jangan jangan bercerai tanggal. Sebab tu rukun iman yang 6 perkara itu kan, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada qada qadar. Boleh tak kita tolak satu? Tak boleh. Sebab sifir dia bukan sifir 6 tolak 1 jadi 5, 6 tolak 2 jadi 4, 6 tolak 3 jadi 3, 6 tolak 2 jadi 4, 6 tolak 1 jadi 5, 6 tolak 6 jadi kosong. Itu sifir matematik biasa. Tetapi sifir ini tak boleh dipakai dalam perbahasan iman. Walau dia tolak 1 pun, na'udzubillah, jadi kosong. 6 tolak 1 kosong, 6 tolak 2 kosong, 6 tolak 3 kosong, 6 tolak 4 kosong, 6 tolak 5 kosong, 6 tolak 6 sebentar lagi kosong, kosong, kosong. Memang kosong. Itu sifir dia. Jadi bila kita faham perkara ni, itulah, ya, moga Allah Ta'ala berikan kita ketetapan iman di dalam dada kita. Tu. Sebab itu kalau tuan-tuan perasanlah, permulaan baginda Nabi SAW di Makkah 13 tahun ditekankan iman. Allah. Dia memang proses. Sebab itu bila berhijrah ke Madinatul Munawwarah 10 tahun adalah pensyariatan dan sebagainya, 10 tahun. Jadi 13 tahun tu ditekan akidah. Usah kita anggap perkara ni remeh,
ataupun tak ada hal perihal, kerana ianya adalah sesuatu yang terpaling penting. Penting tak penting kita tahu dekat akhirat ni. Sebab tu Tok Bu selalu dia bagi begini, sebut Islam dan iman. Islam ni pakai kat dunia. Kita dengar dulu ya, pelan-pelan. Benda ni kadang-kadang tak adalah confuse tahu mana, tapi bila explanation insya-Allah. Islam tu kat dunia aja pakai. Sebab apa? Sebab dekat dunia ni orang tahu kita ni Islam. IC kita ke, dengar syahadah kita ke, tengok kita semayang ke, betul. Tapi dekat akhirat yang diguna pakai adalah iman. Iman. Kerana iman itu kita pun maklum maknanya percaya. Percaya akan adanya Allah dan percaya akan segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat akhirat kelak akan terbukti orang tu beriman ataupun tidak. Pasal dekat dunia tak boleh nak tahu. Tak ada siapa, tak ada apa kita katakan, tak boleh nak belah dada. Sebab tu baginda Nabi pernah memarahi ada satu orang sahabat kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat itu tetap memancung kepada ada orang itu dalam perang, kemudian dia mengucap syahadah. Jadi sahabat tu dimarahi oleh baginda Nabi SAW. Sebab sahabat tu punya justification, katanya dia takut je, takut nak kena bunuh. Tu yang ni tu. Nabi kata dah belah dada ke? Nampak? So benda ni dekat dunia it's hard to tell lah. Kecuali Allah Ta'ala buka dan sebagainya, tu cerita lain lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dekat akhirat kelak yang dipakai, yang laku iman. Sebab iman tu yang Allah tahu. That's why kita kena, semua yang kita belajar ni tentang sifat Allah Ta'ala ni, wajib kita beriman kepadanya. Allah tu maha melihat, tidak melihat dengan mata, tidak melihat dengan perantaraan cahaya, dan juga tidak bersifat dengan kekurangan. Sifat Allah Ta'ala maha melihat itu ada, sedia ada, kekal tidak binasa, tak sama dengan makhluknya. Ianya juga tak berhajat kepada yang lain untuk menciptakannya, kerana Allah tu sedia ada, Tuhan yang esa. Selesai. Baik. Sambung kitab kita. Dalil nakalnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, diceritakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, ada di samping kamu berdua. Kamu berdua tu siapa? Seperti yang disebutkan dalam kitab kita ni, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, alaihi wassalatu wassalam. Sesungguhnya aku, yakni Allah, ada di samping kamu berdua. Aku maha mendengar dan aku maha melihat. Jadi peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi Musa alaihi salam dan baginda Nabi Harun alaihi salam, sebab itu ulama bahas tentang kisah Nabi Musa ni, kisah Nabi Harun ni, termasuk dengan Fir'aun dan sebagainya. Karakter-karakter ni banyak sangat pengajarannya di dalam Al-Quran yang boleh kita ambil iktibar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kisah Nabi Musa alaihi salam yang diutuskan kepada Bani Israel untuk berdakwah kepada Bani Israel, yang terkenal dengan kerasnya
Sebab tu baginda Nabi Musa ni pun juga karakternya tegas. Tegas. Orangnya gagah. Orangnya tegas. Ada orang dia tegas tapi dia tak gagah. Ada orang dia gagah, dia tak tegas. Baginda Nabi Musa ni gagah dan tegas. Sesuailah dengan Bani Israel yang jenis ketegak ni. Jenis apa kita kata, jenis degil. Degil. Apa Bani Israel ni. Begitu. Jadi Fir'aun pula ni Bani Qibti, dia bangsa Qibti. Jadi Bani Israel ini banyak buat kerja-kerja berat ataupun menjadi hamba kepada Bani Qibti ni, Fir'aun. Sebab itulah kalau kita tengok ada persoalan yang mungkin timbul di hati kita. Nabi Harun ni abang, Nabi Musa ni adik. Macam mana Nabi Harun ni boleh hidup pula? Pasal dia kan abang, makna abang ni lebih tua lah. Bukankah semua kanak-kanak bayi Bani Israel itu dibunuh ketika kecil, ketika bayi? Pasti akan timbul soalan, macam mana abang dia boleh hidup pula? Sedangkan zaman Nabi Musa ni pun dibunuh nyaris-nyaris. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan baginda Nabi Musa AS. Bukan sahaja selamat, bahkan duduk dan membesar di istana Fir'aun itu sendiri. Maha suci Allah. Jadi ulama tafsir ada menyebutkan bagaimana kiranya Nabi Harun tu hidup, dia tu abang. Jadi berlaku peristiwa pada satu ketika, pembunuhan demi pembunuhan bayi kanak-kanak ataupun bayi lelaki Bani Israel itu mencapai kemuncak sampai tak ada dah, nak tinggal hampir pupus lelaki kaum Bani Israel yang tugas mereka ni menjadi buruh ataupun buat kerja-kerja berat untuk Bani Qibti. Senang cerita, manpower tak ada lah. Kerja berat itu nak buat tu tak ada. Tuan-tuan tengok apa nama tu, piramid dan sebagai spring tu sudahlah, fahamlah berat tak berat. Kita nak angkat tabung khas aircon tu pun kena pakai roda tu, berat tu. Tu pun macam mana, cuba kita bayangkan. Jadi kesimpulannya adalah ketika mana dah apa kita katakan dah hampir pupus, hampir tak ada kanak-kanak lelaki yang menjadi dewasa, manpower tak ada, maka mereka telah buat mesyuarat lah kali kedua untuk bentangkan apa yang sedang berlaku ni. Maka hasil keputusan musyawarat itu, maka mereka buat satu rang undang-undang baru, iaitu apa dia? Tahun ni kita stop killing, tahun ni kita berhenti bunuh bayi lelaki ni Bani Israel, tahun ni kita berhenti, next year kita sambung, the next year tu berhenti, next year tu bunuh. Jadi selang setahun ada bunuh, ada tak bunuh, ada bunuh, ada tak bunuh. Jadi baginda Nabi Harun AS lahir pada tahun tak dibunuh kanak-kanak ataupun bayi lelaki, manakala baginda Nabi Musa AS lahir pada tahun dibunuh kanak-kanak bayi lelaki. Namun Allah Ta'ala menyelamatkan baginda Nabi Musa AS. Itu Maha suci Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam ini, dalam ayat surah Taha ayat 46 ini, berkenaan dengan ketika baginda Nabi Musa AS diminta dan juga Nabi Harun AS diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun, dakwah kepada Fir'aun. Sebab tu dakwah ni pun sangat-sangat penting. Sejahat-jahat Fir'aun ni tetap Allah Ta'ala perintah Nabi Musa dan Nabi Harun pi jumpa untuk dakwah. Jahat tak jahatlah Fir'aun ini, memang tak ada tolok banding. Sebab apa? Sebab dia manusia yang mengaku kata dia Tuhan. Allah rekodkan di dalam Al-Quran kata-kata yang
yang sangat keji, lagi terlaknat. Dia mengaku kata dia Tuhan. Dia kata ana rabbukumul a'la. Ada direkod dalam Quran. Dia kata aku Tuhan yang maha tinggi. Sebab itulah ya, pernah satu ketika ya, Iblis datang jumpa dengan Firaun. Iblis ni datang menyamar sebagai lelaki tua, ketuk pintu daripada luar bilik Firaun tu, tok. Kemudian Firaun tanya, ni siapa? Jadi Masya Allah, Iblis kata, kalau mu Tuhan, mu tahu aku siapa kat luar. Pandai kecek mu Tuhan. Tak tahu siapa kat luar. Jadi bila dia buka pintu, maka Iblis dia kata jahat tara mana mu. Maksud jahat tara mana ni, level mana jahat kamu ni. Sebab apa kata dia? Iblis walaupun telah dilaknat oleh Allah, dihalau daripada syurga dan sebagainya, tetap bila dia minta merayu, disebut Tuhanku. Tahu kata Allah tu Tuhan. Si Fir'aun ni dia mengaku Tuhan. Tu kata mu ni jahat tara mana? Maksudnya level mana? Kerana apa? Iblis kata dia sendiri pun tak mengaku diri dia tu Tuhan. Okey, kita kembali pasal-pasal apa antara sebab dia mengaku dia Tuhan. Salah satu sebab dia ni diberikan Allah Ta'ala begitu banyak nikmat. Kerajaan yang besar lagi agung, umur yang panjang, harta yang melimpah ruah, raja, apa nak kata. Lagi pula kesihatan yang orang kata tak ada tolok banding lah. Kenapa kata macam tu? Sakit tak pernah, sesema tak pernah, batuk tak pernah. Dalam satu riwayat sebutkan kencing berak pun tidak. Maknanya diri dia tu superior lah. Tapi yang diberikan itu bang, bukan sebab Allah Ta'ala sayang. Jangan kata Allah Ta'ala sayang aku ni kaya. Contohlah dia kata dia kaya tapi dia tak semayang. Mu ni dah duduk semayang tonggang-tonggik, dia kata tak kaya-kaya miskin pun. Dia hina orang tu. Orang tu semayang tapi dia miskin. Dia kata tengok aku, dia kata kaya berjaya, tak semayang pun tak apa, Tuhan sayang kat aku. Jangan, salah tu. Salah. Bukan sebab Tuhan sayang, tetapi sebab Tuhan murka. Na'udzubillah. Diberi. Kenapa diberi seumpama? Sebab nanti dekat akhirat akan kena lumat-lumat, cukup-cukup akan kena, tak habis tanah. Itu yang akan kena kepada orang yang disangkanya diberi nikmat, sebenarnya nikmat yang ditangguhkan azab. Itu yang berlaku kepada Fir'aun. Jadi Allah Ta'ala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ada di samping kamu berdua. Ketika mana baginda Nabi Musa nak beranjak ke belakang sikit, Sayyidina Jibril tahan belakang. Dan Allah firmankan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Dengan itu tetaplah Allah bersifat dengan basar, iaitu melihat, dan mustahil atasnya sifat ama, iaitu buta. Sekian pengajian kita pada sifat basar ini dengan dalil akli dan naklinya. InsyaAllah ta'ala pada kuliah yang akan datang kita akan sambung pada perbahasan yang agak rumit dalam ilmu tauhid, sehingga ilmu tauhid ini juga dikenali sebagai ilmu kalam, kerana sukar sedikit ya, mungkin perbahasannya akan panjang lebar pada kuliah akan datang. InsyaAllah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.